Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arisha Nabila binti Muhammad Samri dari kelas PAKK 1. Jadi hari ini saya akan membentangkan hasil kerja assignment saya bagi subjek PAKK 1122 oleh Puan Rafida bagi tugasan 2. Okey, pertama kalinya saya memilih program pertandingan kesedaran kecakapan tenaga elektrik di rumah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Saya memilih program ini kerana program ini ada menerangkan tentang konsep kecakapan tenaga dan kelestarian dan teknologi dalam kehidupan seharian. Okey, program ini telah dilaksanakan oleh TMB Tenaga Nasional Berhad bersama-sama dengan kolaborasi badan bukan kerajaan iaitu badan NGO, kelab NGO, kelab Duta Rimba. Okey, pertandingan ini terbuka kepada semua sekolah, semua murid di Semenanjung Malaysia. Okey. Tujuan ataupun apa yang ingin diperoleh daripada pertandingan ini untuk berlaku untuk memupuk tabiat penggunaan tenaga elektrik yang cekap dan berhemah dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, bagaimana program ini berlaku? Okey, pada mulanya peserta yang mendaftar ke program ini ataupun menyertai program ini diminta untuk membuat turut aplikasi MyTMB. MyTMB ini boleh didapati di Google Drive ataupun Apple App Store. Peserta yang menyertai diminta untuk merekodkan bacaan bil elektrik selama 4 bulan iaitu pada bulan Mei, Jun, Julai dan Ogos 2021. Rekodkan bacaan bil elektrik ataupun bacaan tenaga yang digunakan di rumah kediaman masing-masing. Pemandangan akan ditentukan berdasarkan jumlah penurunan penggunaan tenaga sepanjang tempoh bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 bagi tahun 2021. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, semakin berkurang tenaga yang digunakan di dalam rumah pada 4 bulan tersebut, semakin berpeluang mereka untuk mendapat hadiah. Okey. Seperti apa yang ingin Ketua Pegawai Peruncitan TMB, Datuk IR Megat Jalaluddin Megat Hassan menginginkan daripada program ini kerana penjimatan tenaga elektrik melalui penggunaan secara cekap dan optimal oleh setiap individu di rumah adalah langkah terbaik untuk menjaga kelestarian alam sekitar selain memberikan penjimatan terhadap bil elektrik. Okey, seterusnya kenapa program ini memfokuskan kepada murid-murid sekolah kerana dia untuk mendidik generasi muda untuk mengelakkan pembaziran tenaga dan untuk menjimatkan kos di samping mereka menjaga kelestarian alam sekitar. Okey, di sini saya lampirkan poster bagi pertandingan kesedaran kecakapan tenaga elektrik di rumah, zero karbon dan kelestarian alam sekitar. Seperti yang kita lihat, program ini memang berfokuskan kepada murid sekolah daripada tahun 1 hingga tingkatan 5 di Semenanjung Malaysia. Pelbagai hadiah yang menarik yang telah dijanjikan oleh TMB dan kelab Duta Rimba tersebut. Okey. Sebelum program ini berlangsung, peserta yang berminat untuk menyertai akan mendengar ataupun menonton taklimat online terlebih dahulu. PMA juga menyarankan kepada peserta untuk membuat pendaftaran sebagai ahli bersekutu iaitu diminta untuk membayar bayaran penyertaan untuk program ini iaitu program Sinar Rimba 2021 dengan RM20. Peserta yang menyertai akan menerima CJ penyertaan, CJ pencapaian dan rencana program. Pendapat saya, dengan adanya pendaftaran ahli bersekutu, dia akan mendidik generasi muda untuk lebih didedahkan dengan kepentingan kecakapan tenaga, keburukan apabila kita
menggunakan tenaga yang berlebihan. Contohnya, kita boleh daripada muda kita boleh menanam sikap ataupun rasa tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai seorang manusia untuk mementingkan tentang kelesian alam sekitar melalui penjimatan tenaga. Okey, seterusnya program ini juga mempunyai satu nama iaitu Leave No One Behind. Program ini betul-betul menggalakkan kepada generasi muda untuk menyertai program ini. Okey, di sini saya melampirkan juga tentang syarat-syarat kelayakan untuk menyertai pertandingan kesedaran kecakapan tenaga elektrik di rumah. Okey, saya bacakan syarat-syarat kelayakan yang pertama iaitu program ini mendapat kelulusan BSKK Kementerian Pendidikan Malaysia dan mendapat kelulusan oleh Jabatan Pendidikan Negeri oleh setiap negeri tersebut. Yang ketiga, peserta yang menyertai akan mendapat sijil penyertaan dan pencapaian yang diiktiraf oleh markah PGSK. Setiap peserta yang menyertai program ini dapat mengisi markah mereka sebagai aktiviti kurikulum. Okey, yang keempat, pertandingan ini bertaraf peringkat kebangsaan. Yang kelima, setiap peserta yang berdaftar pasti akan menerima sijil penyertaan dan lancana program. Seterusnya, jika layak, mereka akan menerima hadiah voucher tajaan TMB dan sijil pencapaian. Program ini juga berfokuskan kepada anak-anak dan keluarga supaya bersama-sama belajar untuk membuat penjimatan elektrik secara berhemah. Program ini juga menyahut seruan kerajaan ke arah kelestarian hidup yang mesra alam dan zero karbon. Mereka akan dapat berkurikulum di rumah, bersama-sama ibu bapa dan anak-anak saling bekerjasama. Hal ini akan mengeratkan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan sesama ahli keluarga. Program ini juga berharap dengan penjimatan bil tenaga elektrik adalah lebih berbaloi berbanding yuran yang dikeluarkan bagi menyertai pertandingan ini. Sekolah juga akan mendapat anugerah sinar rimba jika mendapat banyak peratus peserta dari sekolah tersebut. Sekolah juga akan memenangi voucher sebanyak 1,800 atau 600 jika mendapat bilangan peserta yang ramai di setiap negeri. Tuan ataupun puan telah memberi nilai tambah yang amat bernilai buat generasi akan datang dalam memberi kefahaman terhadap SDG, Sustainable Development Goals. Oleh itu kami, program ini menyeru kepada murid-murid yang berumur 10 hingga 17 tahun untuk menyertai pertandingan ini. Tarikh pendaftaran dilanjutkan kepada 7 Mei 2021. Okey, seperti yang saya bagi tahu sebelum ini, peserta yang ingin mendaftar pertandingan ini ataupun program ini diminta untuk menghadirkan diri menyertai taklimat online terlebih dahulu. Taklimat online telah dilaksanakan pada 1 Mei 2021 iaitu hari Rabu pada pukul 3 petang. Medium penyampaian digunakan iaitu medium YouTube. Okey, apa yang taklimat online ini memberitahu bahawa tentang cara pendaftaran ahli persekutu, cara pendaftaran peserta program dan tip cara untuk tindakan kecakapan tenaga elektrik. Okey. Seterusnya saya akan pergi kepada tujuan. Okey, seperti yang kita tahu, tujuan program ini dilakukan kepada murid-murid sekolah kerana dia untuk mendidik generasi muda untuk mengelakkan pembaziran tenaga di samping untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Ada peribahasa yang mengatakan melentur buluh biarlah dari rebunya. Sama juga kita dapat mengaplikasikan peribahasa itu dalam program ini. Kenapa TMB lebih menganjurkan kepada murid-murid yang bersekolah? Kerana untuk mendidik generasi muda, generasi awal untuk sama-sama mengetahui kepentingan kecakapan tenaga, kepentingan apabila kita
mengaplikasikan, mengamalkan kecekapan tenaga yang cekap dalam kehidupan seharian. Hal ini untuk memberi kesedaran kepada mereka dari awal, dari bangku sekolah lagi, untuk lebih bertanggungjawab dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang rakyat dalam menjaga kelestarian alam sekitar dengan menjaga ataupun mengelakkan pembaziran tenaga. Yang kedua, berpeluang kepada murid tersebut untuk menyertai aktiviti co-curriculum. Okey, seterusnya adalah kesan. Kesan berlakunya ataupun kesan yang mempengaruhi murid-murid apabila menyertai program ini. Murid-murid akan telah diberi pendedahan awal tentang kepentingan perlindungan dan kelestarian alam sekitar pada usia muda. Dengan ini mereka akan digalakkan dalam pelaksanaan kecekapan tenaga dalam mengurangkan peningkatan penggunaan tenaga secara asasnya. Kecekapan tenaga adalah matlamat utama matlamat utama untuk penggunaan tenaga secara berkesan dan optimal sekaligus dapat mengurangkan pembaziran. Okey, yang kedua ialah dapat mempengaruhi penggunaan elektrik di kediaman masing-masing dalam jangka masa yang panjang. Okey, seperti kita tahu, program ini peserta diminta untuk merekodkan bacaan tenaga yang digunakan. Jadi ini mengambil inisiatif kepada seorang peserta tersebut untuk menjimatkan penggunaan tenaga di dalam rumah untuk mengurangkan penggunaan tenaga yang akan direkodkan. Okey, pada masa yang sama dapat melatih individu tersebut untuk memulakan ataupun mengamalkan amalan ini dengan memastikan penggunaan tenaga tidak berlebihan, mengelakkan pembaziran. Ini akan diamalkan apabila mereka dewasa. Melatih mereka untuk melakukan perkara ini daripada sekolah lagi. Hal ini juga dapat menangani isu peningkatan penggunaan tenaga dalam negara kita. Justru itu, setiap individu ataupun setiap rakyat digalakkan untuk mengambil inisiatif dengan melaksanakan amalan kecekapan tenaga untuk menjaga alam dan sumber yang ada untuk generasi akan datang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang harapan saya dalam program ini. Okey, harapan program ini didapat melatih rakyat untuk mengurangkan keperluan tenaga yang digunakan demi menjaga alam sekitar dan sumber yang ada untuk generasi akan datang. Okey, dengan program ini mereka ataupun peserta dapat melatih mereka untuk mengurangkan kecekapan, mengurangkan penggunaan tenaga. Contohnya mereka akan mengamalkan perkara-perkara atau perbuatan yang akan mengurangkan penggunaan tenaga. Contohnya dengan menukarkan peralatan elektrik kurang cekap kepada cekap tenaga, mengurangkan bebanan ke atas peralatan mekanikal kerana ia memerlukan tenaga yang lebih untuk berfungsi, menaik taraf sistem bumbung dan penebahan pembangunan, memiliki sistem saluran keluar masuk udara yang baik dan menggunakan sistem kawalan jimat tenaga untuk semua peralatan elektrik. Ataupun dapat disimpulkan apabila peserta telah didedahkan dengan kepentingan kecekapan tenaga, mereka tidak sewenang-wenangnya menggunakan penggunaan tenaga yang berlebihan. Contohnya, apabila suis ataupun tenaga yang tidak digunakan, mereka akan tutup suis lampu apabila mereka tidak guna. Contohnya pada malam sebelum dia tidur, dia akan menutup lampu terlebih dahulu untuk mengurangkan kita menggunakan tenaga yang berlebihan. Jadi berakhirlah sudah pembentangan saya untuk assignment tugasan 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Rafidah kerana telah memberikan peluang kepada saya untuk membentang tentang program
yang memfokuskan konsep kecekapan tenaga, kelestarian dan teknologi dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.